Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara-saudara, bertemu lagi kita dalam lisensi ilmi ilmuwan media IT untuk yang kali ke-19. Alhamdulillah selepas 2 minggu kita sudah kita bercuti lah. Bercuti daripada lisensi, minggu ni kita sambung kembali dengan buku The Reconstruction of Islamic Thought, The Reconstruction of Thought in Islam oleh Allamah Muhammad Iqbal. Ini penulis kita adalah Iman Fikri Azman, the executive assistant to Chairman Emeritus Kipati and also one of the fellow of INI. InsyaAllah ini adalah seingat kali pertama kita bawa Muhammad Iqbal dalam ilmi. Beliau adalah tokoh daripada Pakistan, ataupun sebelum wujudnya Pakistan kita kata dianggap sebagai idea yang membawa kepada penemu Pakistan pada puncak awal semasa zaman British India sebelum Pakistan merdeka. Beliau dianggap sebagai kita kata poet, sebagai pemikir dan juga poet, pemuisi. Saya ingat dulu waktu saya pergi Turki hari itu, program summer camp, ada seorang orang India lah, orang Muslim India. Dia kata dia minat membaca puisi-puisi Iqbal, dan juga saya cakap dia boleh tak recite to us puisi Iqbal dalam bahasa asal, bahasa Urdu. Dia recite lah, memang sangat kita kata sangat merdu lah, macam kita macam dengar lagu lah, walaupun kita tak faham. Kemudian lepas tu dia bagi tahu dia punya maksud lah. Memang Iqbal ni terkenal dengan puisi-puisi beliau. Sampai sekarang bagi orang-orang Pakistan, dari India, yang dia dianggap sebagai pinnacle lah, yang terbaik lah antara dalam bahasa Urdu tu. Dan juga memang kena belajar bahasa Urdu baru boleh appreciate dia punya tulisan, puisi. Macam kita dalam bahasa Melayu lah, kalau orang berapa banyak pantun ataupun gurindam ataupun lagu-lagu yang kita belajar dalam bahasa Melayu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu tak sampai. Kita kata ini technically betul tapi tak sampai. Kena belajar bahasa Melayu baru faham. Dan sama juga lah dengan bahasa Arab pun. Kalau belajar bahasa Arab barulah kita boleh appreciate keindahan bahasa Arab, apatah lagi keindahan Al-Quran. Lepas tu kalau kita disuruh belajar bahasa Arab, berapa kita ada terjemahan, tapi itu hanya sekadar nak rasa dari sudut kefahaman akal, tapi nak rasa dari sudut hati tu, kalau faham bahasa Arab barulah kita menusuk hati. Sebab itulah orang kita ingat zaman para sahabat dulu boleh menangis-nangis dengar alunan Al-Quran. Kefahaman ni bukan sekadar kefahaman akal, tapi menusuk dalam hati lah. Sebab bahasa Al-Quran tu bahasa yang tertinggi. InsyaAllah dalam begitu hari ini kita bincang tentang pemikiran yang dibawa oleh Iqbal, dan buku ni memang selalu diikut oleh pelbagai pihak dia. Dan juga perbincangan tu maksudnya walaupun telah ditulis lama dahulu, perbincangan dalam buku tersebut masih relevan. Itulah salah satu tujuan dibuat ilmi ni. Kita tahu banyak buku-buku, banyak pemikiran daripada tokoh-tokoh pemikir, kebanyakannya masih lagi kita kata relevan untuk dibincangkan oleh orang-orang muda pada zaman sekarang dan perlu dibaca kembali. Bukan sekadar buku-buku yang baru diterbitkan saja kita boleh baca, tapi buku-buku yang orang-orang sebelum kita pun banyak bincangan, perlu dibincangkan semula dalam konteks suasana sekarang. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya menjemput Hilman untuk memulakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Syazwan yang telah dalam mukadimah tadi memberi sedikit pengenalan mengenai tokoh yang akan kita bincangkan pada petang ini. Karya ini dipilih selepas kita memuktamadkan beberapa karya besar yang harus kita bahaskan sebelum penamat tahun 2023 ini di Triple IT, dan tentunya juga mengulang baca karya
Muhammad Iqbal membangkitkan nostalgia dan pengalaman lampau tak kala menelaah karya ini di Kebesaran. Fadhal. Keluar. Dah boleh. That's okay. Di universiti Dr. Hisham, kawan daripada Istak UIA. Sudah tentu tidak mampu untuk kita bahaskan dalam keterbatasan waktu. Buku ini selalunya ditelaah setiap minggu, kita telaah bab demi bab. Tetapi cukuplah untuk kita memberi sedikit gambaran dan menggalakkan para pendengar untuk menelaah lebih lanjut terhadap buku ini, yang mana saya akan nyatakan juga di penghujung pembentangan beberapa tokoh rujukan Muhammad Iqbal yang mungkin harus juga untuk kita baca. Ada satu, kita kata, gesaan untuk kita faham pemikiran guru kita, maka kita baca karya-karya yang dibaca olehnya. Tapi kalau nak jadi lebih hebat, kita kena lebih daripada itu pembacaan kita. Tapi boleh kita katakan karya yang Iqbal nukilkan dalam sepanjang penulisan buku ini, sebahagiannya itu kita temukan di dalam pustaka beliau selepas kematiannya, cukup menggambarkan betapa luas pembacaan, dan beliau menukilkan karya-karya besar, bukan karya-karya yang ditulis oleh penulis biasa-biasa, bukan mediocre, tapi ini suatu sumbangan yang penting, sama ada daripada orientalis ataupun tidak. Tadi telah disebutkan sedikit tentang latar belakang Iqbal. Mungkin jika harus kita sebutkan beberapa perkara peristiwa penting selain daripada pengajiannya dan latar belakang keluarganya yang berpangkal pada agama, beliau juga melanjutkan kemudiannya pengajian di Government College dan tamat pada tahun 1897, di mana di sini beliau bertemu dengan Sir Thomas Arnold, pengarang The Preaching of Islam. Dan Thomas Arnold ini yang telah menggalakkan beliau untuk dan memberi keberanian kepada beliau untuk menyambung pengajian di Eropah. Beliau menyambung pengajian di Cambridge dalam bidang falsafah, sejarah, dan sejak daripada situ menjadi lebih intim dengan karya-karya dan kesusasteraan Barat. Kita juga tahu beliau seorang pemuisi pujangga, menghasilkan banyak karya puisi, sebenarnya jauh lebih banyak daripada karya falsafah. Hatta karya ini, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, merupakan kompilasi daripada syarahannya. Ada 6 syarahan di Madras, Hyderabad, di tempat-tempat berbeza. Selepas beliau pulang daripada Eropah, diminta oleh penduduk setempat, dan yang menjemputnya itu seorang syekh yang akhirnya membuat keputusan untuk membukukan karya ini dan diterbitkan oleh Oxford. Dan kita tahu Iqbal, karya-karya puisi beliau banyak menyentuh tentang ego, dan ego di sini bukan merujuk dalam konotasi yang negatif sebagai sifat takbur atau mengangkat diri, tetapi ego dalam pengertian peribadi, atau bahasa Urdunya khudi, atau bahasa Parsi. Seperkara lagi tentang puisi beliau, beliau banyak menulis dalam bahasa Urdu. Ada sebahagian puisi yang ditulis bahasa Parsi, tapi kebanyakannya Urdu, kerana beliau ingin puisi Urdu itu mengatasi dominasi pengaruh puisi Parsi yang begitu dominan di India pada waktu itu. Dan puisi-puisi Parsi yang turut dipengaruhi oleh unsur Safavid, Syiah, yang telah menyerap dalam baik-baik puisi, terutama dipopularkan oleh sarjana seperti Hafiz,
dan lain-lain pemuisi daripada Iran, mengakibatkan Iqbal tidak terpisah daripada turut membahaskan tentang Ahlul Bait. Sebab itu kita dapati beberapa tokoh Syiah termasuk Ayatullah Khamenei, Khomeini, mereka ni memuji Iqbal. Begitu juga dengan ahli syariati juga memuji Iqbal atas pendiriannya dan juga idea beliau mengenai penubuhan sebuah negara Islam di India yang kemudiannya dinamakan sebagai Republik Islam Pakistan. Itu turut memberi inspirasi kepada golongan Ayatullah dan Mullah kerana mereka baru menumbangkan Shah di Iran. Dia untuk membina sebuah negara Islam mengambil inspirasi daripada puisi Iqbal yang membakar semangat anak muda dan cendekiawan untuk merampas kuasa daripada penzalim atau tyrant dan menubuhkan sebuah negara Islam yang dicita-citakan. Jadi itu mungkin sebahagian daripada sebab mengapa beliau begitu dimuliakan dan diangkat oleh Ayatullah. Kita tahu walaupun tidak disebutkan, unwritten rules-nya adalah Syiah akan quote daripada sarjana Syiah, dan begitu juga Sunni, jarang mereka quote daripada tokoh-tokoh Syiah. Tapi Iqbal is exceptional case kerana keunggulan pemikiran beliau dan juga sumbangannya dalam menubuhkan negara Islam Pakistan, walaupun beliau meninggal dunia sebelum Pakistan ditubuhkan, dan juga penghormatannya terhadap Ahlul Bait itu mendapat tempat dalam hati cendekiawan Syiah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang yang dilihat penting mengenai Iqbal. Khudi dibahaskan dalam bab 6 dalam buku ini berkaitan dengan ijtihad. Okey. Jadi sekarang kita masuk pada karyanya. The Reconstruction of Religious Thought in Islam terdiri daripada 7 bab. Dan bab-bab awal membahaskan dan memperlihatkan kedalaman kefahaman Iqbal terhadap falsafah dan sejarah. Beliau menyebut bahawa hakikat agama adalah keimanan dan kepercayaan yang tidak boleh digugat. Dan tujuan falsafah adalah untuk menggugat dan tidak boleh menerima pandangan dogmatik, kerana itu secara fitrahnya akan disingkirkan oleh nalar dan akal. Justru bagaimana boleh diharmonikan kedua-duanya? Di satu sisi dalam agama kita ada keimanan yang kita percaya dan tidak semestinya ia logik, tapi pada masa yang sama kita mempunyai akal yang harus menggugat segala unsur dogmatik. Justru di sinilah Iqbal mengatakan bahawa dalam pengalaman keagamaan, fungsi akal adalah untuk menggugat penafsiran daripada golongan juru agama, para asatizah yang menghasilkan kemudaratan kepada kehidupan manusia. Justru akal di situ menggugat faham ini. Tetapi ada pun soal aspek ta'abudi ataupun perkara-perkara dalam agama yang dalam ibadah dan tidak wajar untuk ditentukan apa rasional. Sebaliknya, seumpama seperti mengapa harus tawaf 7 kali, mengapa harus tawaf Kaabah, atau mengapa harus kita ikut jejak langkah Hajar berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ini adalah perkara dalam ibadah yang tidak harus ditentukan apakah ada rasional. Sebaliknya dilakukan dengan keimanan atau kita bertaklid. Tetapi dalam banyak hal muamalat, perkara sosial, semuanya mempunyai illah dan ada maqasid di sebaliknya. Itulah pandangan sarjana seawal Syatibi, Ibn Qayyim sampai ke moden.
mereka semua berpandangan bahawa setiap perkara muamalat ada maqasid dan ilah. Justru di sinilah peranan akal untuk menentukan perkara um, rasional di sebalik hal-hal muamalah. Tentunya menganggap agama sebagai suatu keyakinan yang tidak boleh digugat itu mengundang kritikan. Misalnya kita ada sepanjang zaman abad ke-18-19 Friedrich Nietzsche, ahli falsafah Jerman, yang telah mengkritik kepercayaan tanpa mempersoalkan. Okay, kerana ini katanya akan mengakibatkan masalah. Dan contoh yang akan dinukilkan adalah seperti jihad. Kenapa kamu memerangi katakan orang kafir? Kerana dia percaya pada apa yang telah disebut di dalam kitab. Jadi kepercayaan itu telah membuang rasionaliti keluar dan mengakibatkan seseorang bertindak hatta menyanggahi akal. Jadi di sini Iqbal menjawab. Beliau sebut, sudah tentu kita tidak akan mendasarkan keimanan dan kepercayaan kita kepada sesuatu yang akan membahayakan atau yang disebut hazard action, kerana asasnya juga adalah asas yang meragukan atau doubtful principle yang menjadi asasnya. Justru yang dikatakan di dalam agama, asas harus kukuh. Tidak mungkin agama mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu di luar tabi'i dan rasional sehingga memudaratkan. Mungkin kita akan menukil kisah Ibrahim yang telah diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail tanpa sebab, dan ini didapati melalui mimpi. Sangatlah meragukan. Kalau kita belum tentu kita punyai kekuatan untuk bangun daripada mimpi dan cakap pada anak yang kita akan melaksanakan perintah Tuhan, iaitu menyembelih dia. Tapi inilah dia iktibar daripada Al-Quran, dan sesudah itu belum ada lagi perintah sedemikian rupa. Ibrahim menjadi contoh betapa kita menyerahkan tawakal dan keimanan kita. Dan kalau dalam meneliti ayat-ayat yang terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, ini lebih kepada soal tauhid dan keyakinan. Immanuel Kant membahaskannya dalam Critique of Pure Reason, dan beliau mengkritik Ibrahim kerana dia katakan tidak harus sepatutnya Ibrahim cuba untuk mengambil tindakan sedemikian. Yang merujuk Abraham dalam Bible lah. Dalam Bible dia merujuk pada Ibrahim dan Isaac, Ishak. Kita Ibrahim dan Ismail. Oh, Ishak dalam Bible? Ya. Ya. Dia sebab dia nak agungkan lineage Ishak, because the Jewish lineage from there. Of course Bible originally from Jews. Dan Ismail, dia punya lineage is Arabs. That's where you get Prophet Muhammad. Jadi maka kita, ya, tadi setelah dijawab soal keyakinan dan juga tauhid. Kemudian falsafah itu boleh ada hak dan layak untuk memeriksa dan interrogate agama. Tetapi ia tidak harus, agama itu tidak harus dianggap sebagai suatu ideologi untuk ia lakukan semakan. Sebaliknya Iqbal, ini suatu poin yang ditekankan sepanjang penulisan beliau. Agama adalah suatu pengalaman, dan bahawa akal tidak harus dipisahkan daripada intuisi atau naluri, mungkin itu tafsirannya.
Dan beliau menukilkan Alfred Whitehead yang mengatakan bahawa naluri atau intuition merupakan suatu bentuk akal yang lebih tinggi, dimensi akal yang lebih tinggi. Dan di sinilah kesilapan kita tak kala terkesan dengan falsafah Yunani purba. Beliau menukilkan misalnya Sokrates dan Plato, kerana Sokrates intipati daripada dialognya adalah soal fokus kepada diri manusia. Dalaman kita, ahli falsafah prasokratik tumpu kepada alam tabi'i. Mereka berbahas tentang pelangi, tentang awan, tentang air, apakah asal-usul alam semesta. Sokrates hadir dan mengalih tumpuan itu kepada diri. Jadi dibahaskan soal etika. Aristotle turut mengikut jalur yang sama tetapi lebih tumpu kepada akal. Jadi kedua-duanya mengabaikan aspek empirikal yang pada Iqbal ini sangat sedangkan ini lebih banyak dibahaskan di dalam Quran. Apabila Quran menyeru manusia dan pembaca untuk memerhatikan perubahan siang dan malam, tentang angkasa lepas, tentang bukit bukau, haiwan-haiwan. Jadi faham empirikal itu sangat berakar di dalam Al-Quran. Jadi bukan semata-mata soal ibadah dan keimanan, tetapi juga pandangan yang lebih saintifik yang menurut Iqbal kita sedikit terkesan dengan pengaruh falsafah Yunani purba yang sama sekali mengetepikan soal ini, kecuali dengan Aristotle yang juga beliau seorang marine biologist menghasilkan karya yang lebih pada mengkaji pengkategorian spesies dan tumbuhan. Dan ada beberapa kritikan lain yang dilontarkan terhadap falsafah Yunani purba, termasuk yang telah dipertahankan oleh Ibn Rushd di dalam karyanya Tahafud, tak kala mempertahankan mengenai immortality of the active intellect atau ketidakfanaan akal aktif. Ini kita kena telaah Neoplatonism untuk tahu martabat akal 10. Beliau turut menyamakan Al-Ghazali dengan Kant. Immanuel Kant kita tahu ni tak sepatutnya dengar oleh Dr. Hisham saja. Semua dah mengajar bertahun-tahun. Immanuel Kant seperti yang kita tahu, beliau lahir dalam beliau muncul dalam setting Eropah yang pada waktu itu transisi daripada zaman rationalism kepada empiricism, hasil daripada revolusi industri. Dan betapa rasionalisme itu sangat berkait rapat dengan agama, sehingga satu saat rasionalisme itu diangkat pada zaman Enlightenment sebagai sumber epistemologi yang tidak wajar disangka. Apabila ini berlaku dan apabila rasionalisme itu diangkat sedemikian rupa, mula untuk mempersoal beberapa elemen di dalam agama Kristian yang bercanggah dengan akal dan juga penemuan sains. Termasuklah banyak perkara, termasuk antaranya bahawa bumi ini mempunyai 4 penjuru dan betapa bumi ini berada di pusat angkasa lepas. Sains telah membuktikan sebaliknya. Sebenarnya kita yang mengelilingi matahari, heliocentric, Copernican revolution. Jadi
Akal pada waktu itu mula untuk menyisihkan beberapa perkara dogmatik dalam tradisi Kristian, dan ini mencetus kegusaran dalam kalangan rahib di dalam hierarki Kristian. Justru Kant di sini dia datang sebagai penyelamat dari satu sudut pandang kerana beliau mengkritik akal. Dan di sinilah persamaan dengan Al-Ghazali pada Iqbal, kerana Al-Ghazali dalam banyak karya, terutamanya di dalam Al-Munqidh, pengalaman beliau yang menyaksikan keterbatasan akal dan bahawa satu-satunya jalan untuk menemui kebenaran yang telah ditanzilkan oleh Tuhan adalah melalui jalan tasawuf. Okey. Jadi akal ni kita boleh kata diwakili oleh falsafah dan juga kalam. Tetapi Al-Ghazali menemukannya di dalam tasawuf. Jadi di sini dikritik oleh Iqbal kerana pada pandangan Iqbal, kita tak harus membezakan dua fakulti ni kerana mereka bergerak seiringan. Apabila kita banish, apabila kita kesampingkan akal dan kita menganggap intuisi sebagai satu-satunya jalan menemui kebenaran, kita akan terlepas banyak perkara. Tapi jika kita terlalu rasionalis dan meninggalkan sisi-sisi intuisi dalam memahami alam dan kehidupan, kita tak akan mencapai kebenaran kerana akal kita tertakluk kepada apa yang Iqbal sebut sebagai serial time, iaitu masa yang dipotong dan dipecah-pecahkan berdasarkan perkiraan matematik, seconds, minutes, hours. Masa ini ada dua aspek, dan akal memahami alam melalui masa yang dibahagikan, atomistik disebut. Sementara intuisi memahami kehidupan melalui masa yang mengalir, flow, dan tidak dibataskan. Ini hanya boleh dialami secara peribadi. Sebab itu kadang-kala kalau kita nak bagi contoh yang mudah, kalau kita tapi ini dah masuk idea Bergson, tapi jangan risau sebab Bergson juga sangat ditelaah oleh Iqbal. Sebab itu Bergson kata, ada kalanya apabila kita menggunakan intuisi kita ketimbang rasional akal, kita tidak lagi akan menjejak ataupun kita tidak akan berasa dalam lingkungan masa yang finite atau yang terbatas. Sebaliknya kita bergabung dalam infinity atau ke bahasa Melayu purbanya ketidakterpermanaian. Tidak terpenayat. Itu dalam Sularatus Salatin. Terpermanaian. Infinity. Sebab itu kadang-kadang apabila kita menggunakan intuisi, kita tak rasa masa itu seakan berjalan. Tetapi kalau kita menggunakan akal, maka kita conscious. Sekarang dah 3:43. Okay, lepas ni ada ni. So jadi ada perkiraan tu. Jadi di sini dua sisi yang pada Iqbal, seharusnya kita tidak mengambil pendekatan mengasingkan akal dan mengikut tasawuf semata-mata, kerana kita telah menafikan sebahagian daripada sisi kemanusiaan kita. Tetapi zaman moden terlampau mementingkan penggunaan akal dan menafikan intuisi. Jadi harus seimbang. Can you give a concrete example Of whichever this akal and then this intuition? Kalau nak buat hukum ni tak boleh pakai intuition. betul. Sebab apa? Ada pakai intuition. Well, yang menjadi the governing rules okay. Yang menghubungkan kita
dan mengatur hubungan manusia adalah rationality. Dan rationalism ini So the added value of intuition is for personal and for personal. peribadi, ya, It kita cannot be tak applied to somebody else. kita tak boleh tidak, at least for Iqbal ya, tidak menggunakan intuisi, dan tidak boleh mengetahui dan memahami intuisi orang lain. Intuisi itu a very private and personal experience. Yeah. So what does it give you? Added certainty, added what? Ia akan memberikan kita keyakinan, dan di sini sering menyebut tentang kefahaman alam yang lebih luas dan menyeluruh ketimbang faham rasional. Jadi itu yang disebut sebagai pengalaman. Jadi ya. So mula sadra mungkin berpandangan intuisi boleh digunakan secara berjemaah jika kita melalui certain initiation ataupun proses, antaranya zikir yang selalu kita jumpa dalam tarikat lah sekarang. So di dalam tarikat ada beberapa zikir dan amalan yang dilakukan secara bersama dan berjemaah. Jadi menurut mula sadra kita akan mencapai intuisi yang common. Does it give a concrete example You mean of an actual action that is gotten from this process? so you know, kita tahu dekat dalam tarikah dia ada dia punya syekh. Ya. Okay. So melalui intuisi ni jarang kita temukan sikap dan kefahaman yang berbeza sesama anak murid terhadap syekh itu. Okay, so that's in connection. Kena ada concrete example lah, kena buat ni ke, kena hukum ni tak boleh buat ni ke, macam mana? You mean the amalan tu? Yes, and Yeah, amalan dan zikir and dan amalan apa akan dibawa tu? Zikir tu kita buat. yeah. Zikir tu membawa pada intuisi. Yes. Intuisi tu membawa specifically mengenai apa? Oh, dia? Something concrete. Give me a concrete example. No, because you cannot. Tak boleh sebab intuisi is a personal experience. But you, Doesn't. that one is a group experience. The group one, it would apply to the whole group lah. Yeah. So okay. Well, this is hypothesis, because I cannot give. I know the way they write also is Right. very vague, so that's problem. Correct. Sebab banyak orang guna intuisi ni Some- ilham sebagai menentukan ini hadis ni betul, ini hadis tak betul. That's one of the And reasons. then because of that, the hadis you can now apply the hadis to ini. So ada yang intuition, okay, dia boleh kahwin 8, boleh kahwin 10. Ada. There is Mahdi dekat Sudan dulu, Yeah. ada yang grup-grup macam tu ataupun must apply to certain group. Because you cannot explain your intuition, how you got, there is no rational step by step lah. So intuition tu orang lain tak boleh faham. Hanya kau saja boleh faham. You arrive it by arriving it. You also Yeah. don't understand how you reach it. Kalau yang banyak yang intuition kata dia jumpa Nabi kata hadis Yeah. ni betul. I was about to say that. So pengalaman secara berjemaah ni mengakibatkan sebahagian daripada mereka tersikap hijab and they can feel the presence Yes. of the Prophet in their gathering. So I'm not sure if that's concrete, but that's probably one of the manifestation of the intuition. But like you said, in Africa, at least during the Sanusia era, yeah, there are some of them using that to justify certain. Jadi kalau personal tak masalah sangat. Bila it become legal, itu masalah sikit lah. Yeah. Melibatkan hukum syari'i, Oh, yeah. fatwa, Yes. even how to run the country. Oh, Yes. Macam kita dulu Darul Arkam lah. Darul Arkam boleh dia Asy'ari tu boleh summon the prophet. Not the prophet summon him, he can summon the prophet.
and therefore he can asking questions whatever, and therefore dia punya pertemuan tu jadi empuk. Yeah. Well, Dan juga- dalam korpus fiqah yang muktabar tak ada pengiktirafan terhadap sumber Tak selain diterima daripada sebagai- Quran, Sunnah. Kes tak ada sebut mimpi boleh jadi sumber ataupun ilham. Yang banyak sebut tu ia boleh meyakinkan lebih lah, itu je, tak ada yang untuk membawa benda yang baru. Okay. Now I can understand a bit where you are going with this. If we are having this utilitarian understanding about intuition, then probably we can say that it enhances our conviction. Kebanyakan yang masuk Islam bukan sebab dalil kalam dan logik. It's about arriving to the soul. Dan pengalaman itu yang kadang-kadang kalau kita ungkapkan melalui kata-kata dan logik, dia tak mungkin akan membuatkan seseorang itu yakin. Tapi disebabkan ia pengalaman intuisi yang peribadi, jadi itu menambah keyakinan dia. So that's probably the function of intuition. Although I appreciate Iqbal's view of how you can view and understand this world more comprehensive. Dan jika kita baca fenomenologi Husserl antaranya, ramai juga tokoh-tokoh lain yang sebenarnya menulis tentang pengalaman fenomenologi, walaupun tanpa mengungkap istilah itu, kita akan dapat faham mengapa intuisi itu begitu penting. Harus ada dan kefahaman terhadap alam yang menyeluruh ni akan memberi natijah kepada sikap kita juga, di mana to say in a concrete term, kita akan lebih sabar dan kita akan lebih cool, kita tidak akan mudah meloncat jika diuji, dan sebab kita faham alam ini secara keseluruhannya dan kita faham takdir. So itu antara kepentingan intuisi dan fenomenologi, dan juga menghargai setiap manusia dan individu yang ada dalam kehidupan kita. Tegurankan untuk tidak menggunakan manusia as a means for your objektif, juga selaras dengan perbahasan. Kita tahu Iqbal hidup pada zaman penjajahan. Jadi pengaruh Eropah yang masuk ke dalam dunia Islam itu pada Iqbal tidak membimbangkan selagi mana ia tidak merubah pandangan sarwa kita atau sarwa pandang kita terhadap alam. Beliau melihat ini lebih kepada memanfaatkan kepakaran dan pengalaman dan teknologi. Tetapi tak kala masuk soal sarwa pandang dan merubah worldview kita terhadap apa yang disebut di dalam Quran dan hadis, maka itu harus kita perbetul. Dan sebenarnya untuk bersikap adil, perubahan ini juga datang daripada kalangan Muslim sendiri. Pengalaman mengenai fatalism atau kefahaman bahawa takdir telah menetapkan segala-galanya buat manusia dan kita hanya menjalani proses penentuan ini tanpa ada kebebasan kehendak atau free will, itu timbul daripada pengalaman sejarah umat Islam sendiri dan bukan diakibatkan oleh Barat. Dan ini salah satu contoh pandangan yang mana mereka semua akan menukilkan sumber daripada Quran, tapi jika memahaminya secara keseluruhan dan tidak cherry picking, kita akan temukan bahawa pandangan yang sahih dan fitrah itu bukan sedemikian.
apa yang membimbangkan Iqbal, misalnya soal kefahaman terhadap alam yang begitu mekanistik. Okey. Bagaimana alam ini dianggap sebagai jentera besar untuk manfaat manusia. Betul, untuk manfaat manusia memang disebut dalam Quran, tapi sehingga ke tahap kita manipulasi dan melampaui batas. Kita boleh memanfaatkan zat galian, misalnya emas, di Pahang ada boksit, dan di tempat-tempat lain, tapi tidak melampaui batas sehingga mengakibatkan pencemaran alam dan bencana. Okey. Dan Ini baru bab 1. ya, okey. Nah, menambah tentang pengalaman rasional dan intuisi tadi, Iqbal menyebut kita harus akui keterbatasan akal dan deria kita. Contoh klasik Al-Ghazali adalah kita melihat bulan dengan saiz 1 dinar atau dirham. Tapi hakikatnya kita tahu, dan pada zaman Al-Ghazali abad ke-12 dia orang dah bina teleskop, ada asteroid. Dia tahu begitu. Dia tahu saiz bulan sebenarnya lebih besar. Tapi mengapa mata kita menunjukkan saiznya begitu? Okay, itu salah satu keterbatasan. Sudah tentu boleh kita jelaskan ya, dari sudut sains, ada pressure, ada ini, ada jarak semua. Okay. Tapi apa yang terpapar di depan mata kita itu tidak semestinya betul. Dan saya rasa kita juga tahu ada pernah tular satu gambar blouse. Jadi ditular di internet dan diminta teka, adakah baju ini warna kuning, biru ataupun putih hitam. Okay, lebih kurang macam tu. Okay. Dan amazingly ada orang yang nampak kuning biru, ada orang yang nampak putih hitam. Dia orang memang nampak begitu. Okay. Dan ada juga yang ditularkan tentang bunyi Yonel atau apa, Laurel and apa. Tapi orang boleh dengar dua-dua. Saya dengar ini, tapi ada yang cakap dia dengar ini. Kira bunyi yang sama. Jadi, okay. So, dan Iqbal jelaskan dengan penemuan moden, hakikatnya yang sampai kepada kita, dengan kita nampak langit tu warna biru, yang sampai kepada kita bukannya warna biru masuk ke mata, tapi gelombang, waves. Hanyalah gelombang yang masuk ke dalam reseptor dan dia akan masuk ke otak dan dia patah balik dan image tu sebenarnya terbalik. Jadi ini semua adalah, kita kata maksudnya pengalaman kita tidak immediate, dia tidak direct, tapi ada banyak proses dan hakikat alam ini tidak sebagaimana yang terpampang, yang dikesan oleh diri kita. Akal juga berbeza, sudah tentu kita mempunyai banyak pandangan, tapi ada beberapa perkara daruriyat atau axioms, misalnya 1+1 2. Okay. Itu you tanya di zaman bila ke, bangsa apa ke, orang di planet mana, dia akan setuju perkara itu. Tetapi dalam banyak keadaan akal kita berbeza. Jadi keterbatasan ini menunjukkan kepada kita bahawa kebenaran ini datang melalui banyak pintu. Ada pintu rasional, ada pintu empirical, ada juga pintu intuisi. Mungkin orang yang buta, yang pekak dan bisu, ada kan dibuat kisah tu, seorang
wanita. Dia pekak, dia buta dan bisu. Bagaimana dia nak hidup dan membesar dan bekerja? Jadi sudah di dokumentari, in fact ada yang buat filem tentang tu. Saya tak ingat apa nama dia. Tapi itu maksudnya dia terpaksa menggunakan perkara lain untuk dia faham dan dia hanya boleh menggunakan tangan. Dan macam mana kita nak faham dia tak boleh mendengar. Jadi itu kita boleh katakan dia menggunakan intuisi itu yang tersisa di dalam diri dia. Pengalaman keagamaan sudah tentu sangat superior pada Iqbal, the superiority of religious experience over other experience, tetapi tidak menafikan kepentingan semua pengalaman yang lain, kerana akhirnya semua itu akan membawa kita kepada the ultimate truth dan kefahaman tentang kehidupan. Okey. Jadi bercakap tentang soal epistemologi, sebagai Muslim kita tahu yang telah disebutkan kepada kita adalah sumber ilmu datang daripada wahyu, khabar sadiq, daripada akal, daripada deria. Okey. Setidaknya tiga ini yang disebut dalam aqaid Nasafi. Dan Taftazani menambah intuisi, ilham dan lain-lain, tetapi tidak impose kepada orang lain. Jika datang kepada kita mimpi bahawa kita harus katakan tinggalkan pekerjaan ini dan berkhidmat dalam tabligh, jadi kita tak seharusnya cakap pada orang tinggalkan office ni dan kita khidmatlah fisabilillah. Tak apa, itu untuk kita, dan jika kita rasa itu betul, maka dan kita yakin, maka teruskan. Tapi sudah tentu orang akan ada pertimbangan akal juga. Okay, kalau tinggal ini dia anak macam mana ni. So jadi soal intuisi ni pada pandangan Iqbal yang kita setuju adalah ia memberikan kita penghargaan, appreciation tentang alam ini dalam kefahaman yang lebih menyeluruh. Dan seperti yang saya sebut tadi tentang fenomenologi, bagaimana kita ada konsep epoki atau temporary pause. Kita berhenti sejenak dan kita mengingat di mana kita sekarang, apa kita sedang buat di sini, mengapa Syazwan di sebelah sini, mengapa anda ada di sini, mana kita nak pergi. Jadi temporary pause tu untuk mengingatkan kita bahawa kita hidup dalam alam yang serba berhubung, interconnected, dan dengan itu kita boleh menentukan ke mana kita nak pergi dan memperbetulkan landasan sekiranya kita tersasar tempat. Seterusnya saya masuk sedikit tentang apa tokoh-tokoh yang pernah dirujuk oleh Iqbal. Ada ramai dan untuk kita faham bagaimana interaksi seorang cendekiawan Muslim dengan kebangkitan Barat pada waktu itu, dan dengan menggunakan tradisinya, maka kita cuba untuk tengok siapakah saintis dan ahli falsafah yang dirujuk oleh Iqbal. Ada ramai, tapi cukuplah disebutkan beberapa di sini, seperti Alfred Whitehead, ahli falsafah terkemuka, juga yang mempengaruhi Henri Bergson dengan karyanya Time and Free Will. Antara karya beliau yang dirujuk oleh Iqbal adalah Religion in the Making, The Concept of Nature, yang merupakan usaha Whitehead untuk memberikan faham Kristian bagi teori relativity Einstein. Jadi Whitehead ni dia seorang Kristian, dia ambil jalur teologi mutakallim, scholastic. Process and Reality pada tahun 1929,
ini menolak atomism reality. Ini selaras dengan pemikiran Iqbal, tidak mengatomkan alam. Beliau menjelaskan realiti itu lebih hampir kepada monism, di mana setiap proses adalah saling berkait dan memberi kesan kepada proses yang lain. Elemen asas, kita semua tahu teori butterfly effect. Ya. Kalau seekor rama-rama mengibaskan kepak dia, mungkin tidak memberi apa-apa kesan. Tapi jika ada sejuta, bilion rama-rama mengepakkan sayapnya pada satu waktu yang sama, dia akan memberikan kesan. Elemen asas kepada realiti adalah pengalaman. Okay, dan Iqbal mengembangkan pengalaman ini ke dalam bidang kerohanian. Okay. Antara tokoh lain adalah of course Saint Augustine, Bertrand Russell, Duncan MacDonald, Orientalist Amerika, tak ada kaitan dengan syarikat McDonald. Dia menulis kurang-kurangnya 3 buah buku mengenai Islam. Itu je masa British punya control India tu, for an officer to get promoted, he must write something on Islam. So either translate a book, that's the easiest way lah. Translate or write one. And there are memang ada antara sarjana-sarjana British akan pergi mengajar di Islam di akan belajar dan mengajar Islam di India. Bagi requirement untuk ni. Dia 100 plus years lah. We're talking long time. Colony tu lah. Bukan sekejap dia punya tu. Tahu. So Snob Al-Goranji tu memang another level lah. Bukan tulis buku masuk Islam, pergi Kaabah semua. They are different lah. They wanted to learn more about the Muslims in order to control, and also dia banyak cooperation British dengan Muslim against the Indians. Ada jugalah colonial history ni. Or between British and Muslim get Hindus. Yes, it's the other way around. Macam ini China dengan India lebih dengan British untuk kontrol orang Melayu kan. Dia terbalik lah. Dia majoriti je Hindu. Majority is Hindu. So dia intermediate juga. Dia mengguna lah. Memperalat lah. So, tapi dia belajar betul. Dia bukan belajar untuk memberi. Dia untuk mempelajari apa orang bagaimana Islam ini menukar pemikiran orang Islam. Dia belajar betul-betul Islam. Ada yang jadi komunis, ada yang tak. Seterusnya antara karya yang turut dirujuk Iqbal adalah Ernest Renan. Ini lebih kita familiar. In fact, karyanya yang terkenal adalah La Vie de Jesus. Tetapi beliau juga menulis thesis PhD tentang Ibn Rushd, Averroes et l'Averroism. Ibn Rushd and Ibn Rushdism. At one time in the West, Averroism is very popular. Yeah. It comes from Spain. Yeah. To support the Renaissance, to support the Enlightenment. So itu masa tu dia falsafah tu dari Averroism. Yeah. Orang Kristian belajar falsafah melalui orang Islam. Aquinas, Maimonides. All itulah yang banyak connection to Spain tu. Tapi sekarang dia tak ngaku lah, salah. In fact, that time pun dia. Yalah, it's very difficult because during crusades, so you don't mention anything of Islam. Itu ya, Ibn Sina punya buku Kitab Bukti tu is very well known. Yeah. Sebab Western concept of medicine was very bad last time. Itu superstitious saja. Dia hanya dengan Kitab Bukti tu baru dia belajar. Celebration dia belajar konsep germ ni, dia tak belajar, tak pernah tahu. Itu yang English very dirty. Basuh tangan tak reti tu. It's only after that baru dia belajar. There is such things as germs that translate and can kill you, although for very small, tak nampak, very small organism can cause a problem.
itu yang Ibn Sina introduce Kitabul Fiqh itu pasal tangan. Itu punya cukup. Dia punya konsep To pasal stop, tangan to tu. separate the germs from the individual. Kalau tidak dulu tak ada. Kemudian Francis Herbert Bradley, dan George Berkeley, sudah tentu Hans Reinbach, German, The Philosophical Significance of Iqbal pernah belajar di luar negara, di London, Paris. UK. London dengan Munich. Oh, Ya. Munich. Oh, Munich, Jerman. Jerman. dia belajar Jerman ya lah. Immanuel Kant, John McTaggart, Alice McTaggart, um, Oswald Spengler, of course, The Decline of the West, Roberto Bonola, philosopher Italy, Roger Bacon. You must admit at that time in India, Muslim was on the decline, not on the conservatism was dia tak nak ubah. Maksudnya kena belajar lain tu kena pergi luar kan. Dia tak mau belajar. So masa tu kan Europe semakin dia punya army, dia punya sains dan army tengah naik kan. Dia punya rasa. So how do you challenge the West dengan the West? di sana. You need to learn them and also to overcome lah. Dan dia tak diajar di madrasah, tak ada accept tadi apa yang aliran aliran Muslim Polish apa? Alika tu much later tu. Alika tu Ahmad Khan trying to incorporate English and Muslim idea, tapi dia tak integration tu Indonesia ada. Dia tak percaya lah. Dia initially idea dia nak ada dua-dua. So that orang yang sekolah pondok kan belajar sains. Tapi dia dapat terbalik, tak boleh, tak mau jadi lah. Ada yang jadi, ada yang tak. Tapi Iqbal bukan daripada situ. Mana? Iqbal before dia sama-sama ni lah. Ahmad Khan, Iqbal semua ada lah. Satu generasi ya. Okay, tak apa, saya conclude dulu dan kita discuss. Banyak yang saya belum sempat sentuh tentang ijtihad, tentang hudi, tentang argumen kewujudan Tuhan. Beliau bahaskan. Dia mengkritik argumen-argumen sedia ada seperti cosmological argument, teleological argument, ontological argument, dan kebebasan kehendak, makna ibadah dalam Islam dari sudut perspektif falsafah. Jadi ini semua mungkin kita boleh rancang untuk kita buat baca buku ni setiap minggu atau 24 ni supaya lebih intensif dan kita lebih ada masa yang banyak untuk bahas setiap bab. Dan juga saya sarankan bagi mereka yang baca buku ni, silalah lihat pada bibliografi kerana banyak rujukan Iqbal ni yang harus sekurang-kurangnya kita kenal siapa dia dan apa karya penting dia dan bagaimana ini mempengaruhi Iqbal. Saya lihat William James, Whitehead, itu antara tokoh yang mempengaruhi Iqbal dari sudut faham dia terhadap pengalaman dan alam. Okey. So sebagai natijah itulah dia. Kita boleh kata Iqbal ni sebagai antara tokoh Muslim terawal yang berinteraksi dengan Eropah antara daripada zaman penjajahan itu, dan bagaimana perbezaan pandangan sarwa atau sarwa pandang antara Islam dan Barat ini diharmonikan dalam Muhammad Iqbal dan cuba untuk menjawab beberapa persepsi. Misalnya kenapa dia nukilkan tentang pandangan Islam yang empirikal terhadap alam? Kerana Islam ini dianggap di belah Barat sebagai anti-science. Jadi beliau menulis semua tu, dia kata dia taklah sebut secara direct, tapi dia menukilkan siapa saintisnya, apa pandangan mereka terhadap atom, bagaimana ini selari dengan Einstein. Itu sudah cukup untuk memberikan pandangan dan penegasan betapa agama ini tidak menghambat kemajuan sains. Yang menghambat adalah fikiran dogmatik dan sistem politik yang feudal
yang menghalang kebebasan ini, tapi dalam sejarah kita dah saksikan betapa banyak perkembangan. Tapi itu tak disebut sebab Iqbal dia tak state the obvious. Benda orang dah tahu dia tak sebut. Jadi dia sebut benda-benda yang jarang disebut. Dia tak sebut Baghdad ini zaman keemasan Islam. Jika itu you boleh baca dalam buku lain lah. Tapi dalam ini I mention yang penting-penting yang akan memberi kesan kepada kefahaman you terhadap agama, terhadap kehidupan. Okey, dengan itu terima kasih kita buka pada perbincangan. Terima kasih saudara Iman atas perkongsian. InsyaAllah kita akan lihat beberapa bahagian lain lah untuk buku ini yang kita nampak memang penting. Untuk satu bab tu ada satu sesi khas. Mungkin dalam satu bab tu pun banyak lagi sesi-sesi lain untuk fokus buku ini. Baiklah, saya buka kepada audiens lah untuk kita kongsi pada pernah baca buku ni, apa pandangan tentang Iqbal. Siapa namanya ni? Ashraf. Oh, Ashraf. Okey. Asal dari mana Asal? Okey. Kita average one. Tak sempat dengan Dr. Syam. Oh, dah dia. Dia Syah lain penjelasan. So it means you never teach usul fiqh students at all? Tak ada Kalau ada mesti panas lah. Mencabar. Your introduction to Iqbal tu kena ada sejarah dia sikit lah. Ada lagi banyak dia punya ni Background. biografi. What is he trying to dia nak move people to action tau. Yeah. Jadi dia nak dia the best of all worlds, both worlds. Iqbal dia combine Muslim punya tradition with the Western tradition. So Western ni bukan semua jahat. Yang kolonial tu kolonial lah, itu jahat lah. Tapi idea wise, there are things that we can learn. So that's why he's talking about Whitehead, others is talking about learning. So dia kata Muslim have become stagnant. Muslim used to rule India, Mughal Empire. So by the time the British come tu, itu yang masalah tu, itu yang banyak gaduh dengan. So what can we learn in order to progress? So itu yang revival of ijtihad. They are great conservative tau. Subcontinent ni very conservative lah. Tradisi dia dengan Arab pun gaduh juga. Dia nak dia punya ulama dia. Dengan dia punya banyak very konservatif lah. So macam mana nak Iqbal ni nak advance lah, nak macam mana kita boleh belajar daripada Barat tapi actually remind us of our own tradition. Dalam belajar itu kita Barat tu boleh berkembang tu sebab dia belajar daripada kita. Kita yang dah lupa apa yang kita. Dia antara orang yang propose yang proponent pada idea tu lah. Itu he talk about dynamism holding tu, he talk about movement. Lah walaupun dia pakai lash tu, kita dynamic, kita ni bukan static. Sekarang ni telah menjadi terlampau static. So British yang sikit itu, sebenarnya British tak sampai berapa ratus ribu. Saya tak sampai 100,000, boleh kontrol satu India yang 300 juta. Itu masih lagi satu. Benda yang patut dikaji oleh Islam. Itu sama macam kat Malaysia tak. Kat Malaysia tak pernah ada lebih daripada 10,000 British. So boleh kontrol. Even with the Sing Army. With the British Army was no more than 10,000 sebab dia datang sini untuk ambil duit je. Untuk mining untuk kalau kos dia terlampau tinggi, kita tak mau datang. Itu actually bila you start fighting back, the cost became too high for the British, so they left. It's not worth what they can get and what they have to pay. It's not worth it. So that's why. But of course, the India is the jewel of the crown. Yeah. That's the highest amount of money they got. And when they left India, India was very, very poor. Before that, it was very, very rich actually. Sama lah, Malaya ni kaya tu. Natural resources. Natural resources lah. Diamonds, all kita ni yang kenapa kita tak dapat independence seperti Indonesia tu? Sebab dia jumpa rubber. Kita ada rubber. Rubber buat tayar.
Tayar kereta tu masa dulu tu worth is weight in gold. And so that's why you have delayed 10 years of your independence was delayed 10 years because of the natural resources was useful to the crown. So Iqbal ni dia cerita, there's no point to just tolak semua. Kita boleh belajar, seperti dia belajar, kita pun boleh belajar. Dia sebenarnya belajar this idea of ijtihad, dynamism ni semua ni hanya pada Muslim juga. Sains ni, kita dari Muslim dulu buat sains. The reason why you can invade or you can conquer so many countries in the very early period is because you learn science. You use science. All the technology is scientific based. Kita sekarang ni macam sains dengan agama ni bergaduh. Sebenarnya dulu tak ada. Dia Iqbal ni dia antara, adakah dia juga bawa idea supaya Pakistan, India dan Islam tu? Yes, he was the one that Pakistan ni dia different province. He represents Punjab, the A represents apa tak ingat. Sejak nama the different provinces yang join lah. Tapi it's not a nationalist idea. Dia actually talk about the Ummatik banyak. It talk about how to revive the Ummah. We need to unite in order to fight against colonialism, etc., etc. Tapi itulah dia kata, you cannot reject everything that comes from the West because you don't like their colonial experience. You need to learn from the West in order to overcome the West. So Barat tu dah belajar daripada kita in a way. Dia macam Renan actually is very Renan rejects all religions because he considers them irrational. He says the most rational Islam is Ibn Rushd punya Islam. He likes Ibn Rushd, he don't like anything else. So it's interesting lah. Kita belajar Iqbal kena belajar macam mana dia nak revive balik semangat Islam yang dynamic. Itu yang dia kata kita lupa. Kita terlampau kepada pada ritual, terlampau kepada rigidness of the Sharia cannot change. Itu itulah sekarang ni kita cerita maqasid ni. Maqasid ni supaya Syariah tu dynamic, bukan static. So macam mana nak revive benda tu lah. So even though you look at the West and you say, oh, the West brings a lot of bad things, but it also brings a lot of good things. And you need to engage and actually challenge. Jangan takutlah. Kena ada self confidence. Kita kan ada kebenaran. So pakailah kebenaran tu untuk explain kat orang lain. Jangan shock sendiri je lah. So that's a great challenge. Iqbal, as I said, dia appeal to the emotion and to the mind. Sebab dia penyair. His unique thing is that orang yang tak setuju dengan dia pun setuju dengan dia. You may not like him, but because of his poetry, almost all poetry Iqbal ni macam Quran, orang hafal. Orang Pakistan hafal. Pakistan dia ada poetry society. Dia ada perjumpaan-jumpaan poetry yang akan baca puisi. Kita tak ada. Mungkin dulu adalah kot, sekarang tak ada lah. So mungkin satu benda unik lah seorang pemikir jadi seorang penulis penyair kan. Satu di zaman sekarang. That's why Iqbal is considered like father of Pakistan in a way. Although he did not live to see Pakistan. Everybody agree with setiap kita kata so-called ideologi kat Pakistan tu berhormat pada Iqbal kan. Yes. Satu benda yang unik. So you kena belajar influence Iqbal ni beyond just the academic lah. It appeals to many different things. I am sorry, I have to go. No, okay, have me. I dah benar. Banyak sharp baik. Alah biasa. Okay, insyaAllah. Ada janji Pak Tengah. Thank you very much. Terima kasih banyak. Kita penghulu bukan penghulu kedua. Next week pun ada.
InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Ashraf, Mirul dan siapa nama Pak? Najri, ada tamat? Nak tanya dia tanya. Oh, Kalau okey. macam alamat Iqbal, kalau beliau ni, kalau penentangnya kata apa dengan dia? Penentang. Mungkin dia ni terikut-ikut dengan Barat. Dia tak cukup. Terikut-ikut dengan Barat. Dia terikut-ikut dengan Barat dan ada juga yang menentang dari sudut. Mereka tidak terbiasa dengan pandangan yang progresif ni kepada awak pada zaman itu. Baru Jadi, ya, baru. seruan kepada ijtihad itu ditentang. Sebab bagi mereka ijtihad dah tertutup. Ijtihad ni, sebab Iqbal dia suruh ijtihad ni kepada semua. Okay. Semua bidang. Semua orang. Semua orang lah. Jadi pada mereka Tak boleh lah. Ulama, bukan kadar ulama lah. Oh, okey. Tapi bila Orang umum, orang awam pun disuruh berijtihad. Itu satu benda yang agak ni lah. maksudnya macam Iqbal ada, tak kisah bagi Iqbal apa, alamat Iqbal dia ada satu fahaman ijtihad sendiri. Ya, faham ijtihad beliau tentunya lebih luas. Jadi bukan sekadar soal memutuskan hukum daripada Quran dan Sunnah. Seperti mana yang seorang faqih atau alim buat. Itu yang dimaksudkan kan? Ya. Ataupun kita boleh kata menyeru umat untuk menggunakan akal pemikiran mereka semua. Itu je dah dia punya inti tu. Ya. So, apa yang nak dilawannya? No, sebab kefahaman terhadap agama, terhadap alam ni seharusnya datang daripada asatizah. Itu pandangan orang konservatif. Okey. Jadi melalui ulama kan. Kata ijtihad tu spesifik untuk ulama. Jadi jika semua orang boleh bercakap pasal Islam, itu pandangan dia, dia ikut jalur ni. So, kalau semua orang boleh cakap pasal Islam, nanti Islam ni akan ternodai. Jadi eloklah kita jaga Islam ni di tangan. Sebenarnya itu pun respon mereka terhadap penjajahan aku kan. Of course, itu. Dan tentunya pengaruh Barat ke atas Iqbal tu mengakibatkan beberapa tuduhan negatif terhadap dia. Tidaklah dia ni dituduh sebagai ejen ataupun pengkhianat, tetapi pengaruh daripada pemikiran Barat itu mereka anggap sebagai virus dalam pemikiran yang dibawa oleh Iqbal. Tapi kalau kita baca puisi-puisi buku ini, sebab dia syarahan jadi benda spontan. Itu yang menariknya, walaupun spontan tapi you baca karya ni. Yang ni hebat. Kalau nak baca Iqbal, ini first ke macam mana? Ke mana pintu dia? Sekurang-kurangnya ada asas falsafah. Oh yeah. Bila disebut tentang kan tu, dia dah tak jelas dah apa, siapa kan ni, apa idea dia. To understand what is kan is bukan he expect you to understand so what kan ini bebas lah, ini second level lah. He expect you to understand the polemic that he's going to bring on Kant. Criticism to Kant. Okay, so kita kena nampak tu. Okay, kalau kita faham kan, then kita baru value. Kalau kita tak faham, kita tak faham the second level lah. Macam Asy'ari punya atomism, tu kena faham dulu. Dia bahas, tapi dia takkan cerita daripada basic. Dia terus kritik, dia terus datang. Ada possibility ke macam, maksudnya the idea of macam kan Iqbal dia macam open to the ijtihad, tapi obviously dia bukanlah ijtihad yang kita kata waktu maqasidi ataupun syar'i kan. Sebab kalau kita tengok daripada sudut sejarah pun, maksudnya after the time of Syatibi, maksudnya seolah-olah macam pintu ijtihad tu tertutup. Dan there's a very long period lah, maksudnya beratus tahun, maksudnya perbincangan ijtihad secara khusus tak dibincangkan until sampai Al-Allamah Tahir bin Ashur tulis pada awal abad ke-20, 1931 something. 19? Baru dibincangkan balik. Recent. Tahun recent. Mama ingat dia zaman dulu. Saya pun ingat sebab saya baca Tahrir Watanwir itu pun kita ingatkan Nashur ni seorang yang
takadimin sebab kesusahan maksudnya nak faham tafsir Dia dia punya tu bahasa dia dia. very tabakur. Cuma macam tak tahulah is there any possibility maksudnya yang Muhammad Iqbal ni beri influence macam yang tadi kita cerita tu, maksudnya perbincangan ijtihad tu terlalu lama, maksudnya dia kata stop nanti Tahir bin Ashur dia buka balik. Is there any possibility maksudnya Muhammad Iqbal influence Tahir bin Ashur? Saya to be honest, saya belum menyelami Tahrir wa Tanwir yang membaca mukadimah yang begitu menggiurkan. Bahasa Arab ke bahasa besar? Oh, tak ada terjemahan dia. Belum Ada tiga. tafsir belum. Biasanya kalau for the translation they always like translate the very mainstream tafsir, I think. Oh ya. Sebab kalau tafsir yang very high, I think for Ar-Razi, I think dia ni translation Mungkin Tiba IT boleh translate. Kita terbit buku je lah. Tafsir tak ada. Buku Tahir Masyur kan. kena minta gabungan lecturer Quran Sunnah. Itu benar juga. Ada makasih syarahan. Oh ya, betul tu translation. Lepas ni boleh consider. Boleh. Memang betul. Tapi kalau dengan Triple IT, kalau satu buku tu pun ambil masa 2 tahun. Tafsir memang 30 juga. Tafsir dia tak lebih daripada 20 lah. Tak boleh. Daripada 15 ke. 15 jilid. Triple IT dia jaga quality control. Kita tak, setakat ni tak pernah terbit seluruh tafsir kan. Faham. Sebab kalau nak buat kata apa, discussion ataupun kelas tapi menggunakan tafsir tu pun Ramai susah nak tu lah. memang susah lah. Maksudnya kalau nak bincang antara asatizah pun tafsir tu sangat berat kan. Macam kalau contohnya kan orang-orang yang biasanya buat usrah ke apa kan, Jarang pakai. dia pun suka guna zilal. Tapi saya argue sebab bagi saya macam you cannot use zilal because tafsir zilal is very controversial. Bila kita kedepankan hujahnya mesti dia pakai kata ni mesti golongan ni. Tak, kalau kita tengok daripada sudut ulama-ulama kita yang contemporary, various of manhaj dia pun argue pasal tu. Maksudnya if you want to discuss the tafsir using tafsir zilal, you need to be really memang mutakhasis, orang yang memang bidang tafsir baru boleh nak ni. Tapi saya tengok kebanyakannya sekarang maksudnya orang yang they just like take the translation and then maybe baca sebahagian, lepas tu bincang, minta pendapat ni, minta pendapat ni. Kalau And then dalam benda tu for me is really bahaya lah benda tu. kalau dalam fikir PMI kami dah tinggal kata 9. Kalau Dia seorang. Nama apa ya? Kami guna tafsir Al-Munir. Kalau tulisan Hamka pula sebab dia tapi Hamka pun dia bukanlah controversial tapi banyak juga yang kritik. Maksudnya dia bukan orang yang maksudnya kita kata reference secara akademik maksudnya untuk tafsir, tapi untuk bacaan tambahan is okay. Maksudnya macam kalau kita nak bincangkan tafsir, maksudnya kita nak ketengahkan apa yang ditengahkan oleh Hamka. Ya. Sebab dia tafsir lah. Dia Macam kita katakan Tafsir Ar-Razi, dia tafsir every word. ya betul. Kan? Kita boleh kata itu tafsir apa istilahnya? Birai. Tafsir Ar-Razi. Ar-Razi pun kalau words Nurul Ma'ini macam Qurtubi. Qurtubi Itu dia tafsir hukum. ya betul. Kan? Kalau rasanya buruk maybe brother nak kata ni kot rasanya for linguistic Yes. more to like Nurul Masud tapi Nurul Masud more to qiraat. Zamakhsyari lah. Zamakhsyari more to like balaghah lah. Ya. So macam Hamka ni, Quran. Makanya macam Hamka ni dia macam kupasan lah. Ya betul. Dia kita nak kata birra'i. Dia macam tafsir. Ya. Tafsir alam Melayu lah. Sebab macam Tafsir kalau alam Melayu lah. Ya, betul lah. tapi macam hari tu dengan Ustaz Tahsin N. Khan tu agak menarik juga lah bila dia kata apa dia
the tafsir yang cannot picture the equivalent of Quran need to be rejected. Macam wow, rahsia. Agak-agaknya Tafsir pun tak ada yang tak picture dia kena Quran. Jadi tu maksudnya. baik, terima kasih. Dia mau tu balaghah lah eloquent. Tak, kita tutup ni. Oh. Kita boleh sambung. Okay, kalau kita jumpa lagi pada Kita juga lagi ke Allah.